seorang pejuang ini ataupun seorang aktivis yang kita ingin bawakan untuk anda kenali menerusi panggilan video Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil, Presiden Pelindung Khazanah Alam PERKA, menerusi panggilan audio. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Sri meluangkan masa. Puan Sri, kita ingin mendengarlah sedikit sebanyak kerana Puan sendiri telah pun berjuang sekian lama, melakukan segala apa dalam daya di media sosial sebagainya untuk memastikan mesej itu sampai kepada orang ramai tentang penjagaan alam sekitar. Dan kita melihat mungkin sedikit sebanyak perubahan cuaca pada ketika ini dengan keadaan banjir di seluruh negara. Adakah Puan Sri melihat faktor pembalakan dengan pembalak haram dan sebagainya menjadi antara punca terjadinya keadaan cuaca ataupun banjir di seluruh negara, Puan Sri? Ya, betul. Ya, Cik Sofia, ya. Okey, terima kasih. Sebenarnya kami daripada Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam dah bertahun-tahun memberi amaran dan memberi macam-macam surat, memberi memorandum pada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri tentang betapa pentingnya kita menjaga khazanah alam dari segi pembalakan yang berleluasa yang berlaku sekarang. Because pembalakan sekarang bukan macam dulu ya. Dulu mereka pilih dan tebang. Sekarang ni lebih pada cuci mangkuk, makna dia clear cut, ya, habis semua mereka tebang. Jadi ini akan merosakkan ekosistem, ya. Ini akan merosakkan kawasan tadahan air yang tiada lagi pokok-pokok untuk menahan air daripada mengalir. Kita kena faham Cik Sofia, Malaysia ni terletak di muka bumi kita ni terletak dengan hujan sepanjang tahun, ya. Maknanya dia garis khatulistiwa. Jadi kita mesti ada hutan untuk menjaga untuk sentiasa we have to be careful because of our weather and all that. Seolah-olah ekosistem alam sekitar kita ini sentiasa dicabuli, Puan Sri, dan kita melihat Puan Sri sendiri membuat satu usaha yang sangat kukuh untuk memastikan bahawa mereka yang mendengar ini bukan sahaja masuk kanan keluar kiri tetapi mempraktikkannya. Tetapi Puan Sri juga mengambil langkah yang lebih sekali untuk memastikan Puan Sri membeli tanah-tanah tertentu untuk memastikan keselamatan tanah itu daripada pembalak haram atau mereka yang membuat eksploitasi terhadap tanah-tanah ini. Mungkin Puan Sri nak perincikan sedikit sebanyak usaha Puan Sri itu. Oh, yang saya beli tu tak banyak kira daripada apa yang hutan kita ada. Ya. Sekarang ni terpulang pada pemimpin kita. Kerana sekarang akta hutan ni hutan ni di bawah kerajaan negeri. Jadi mereka boleh buat apa-apa keputusan yang mereka nak buat terhadap hutan. Jadi sekarang ni kalau selagi kita kerajaan persekutuan tidak meminda Akta Perlembagaan Persekutuan dan Perhutanan Negara yang daripada tahun 1984. Kalau kita tidak tukar akta tu, kita akan kehilangan lagi khazanah alam kita. Kerana sekarang ni terpulang pada pemimpin sama ada nak selamatkan hutan kita atau tidak. Kita kena faham kita mesti ada hutan at least 50% untuk kesejahteraan rakyat, because menjaga alam ni sebahagian daripada untuk proses ekonomi negara juga. Bukan so sahaja it's very penting untuk ekonomi kita untuk menjaga alam. That is very very important and we should prioritize our environment. Betul tu Puan Sri, bukan sahaja kelangsungan ekonomi tetapi juga kelangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Kita melihat semua yang terjadi dalam negara kita pada ketika ini. Puan Sri, disebutkan tadi kan antara yang Puan Sri ingin perkukuhkan lagi adalah akta undang-undang yang sedia ada. Kalau ini jadikan satu pembaikan, apakah jenis mungkin hukuman akta yang Puan Sri ingin diwujudkan dalam akta yang sedia ada, Puan Sri? Akta perhutanan misalnya, kita sepatutnya sekarang kita gazetkan Banjaran Titiwangsa kerana itu adalah kita punya foundation Banjaran Titiwangsa. Jadi sekarang ni apa yang terjadi saya dah masuk, saya dah tengok sendiri dengan mata kepala sendiri pembalakan yang tidak mengikut SOP dia main balak saja. Sungai-sungai mereka rosakkan, sangat menakutkan Jadi kalau kerajaan tidak gazetkan Banjaran Titiwangsa kita
maknanya kan akan datang kita akan lebih menuju kehancuran. Apa yang saya dah nampak dekat tempat-tempat banjir sekarang memang teruk dah. Takkanlah tiap-tiap tahun ya jadi sebagai satu tamasya. Turun memberi bantuan pada mangsa-mangsa banjir. Sepatutnya benda ni tidak berlaku lagi. Ya. Kita katanya kita menuju kemajuan, tapi apa kemajuan yang kita nampak? Saya tak nampak apa-apa kemajuan melainkan kerosakan saja yang saya nampak. Ini akibat daripada pembalakan yang teruk, akibat daripada overdevelopment. Ya, kita tak tengok apa yang saya nampak sekarang ni lebih pada semua nak buat duit, ya, nak lebihkan ketamakan. Itu yang saya nampak sekarang. Saya tak nampak apa-apa untuk memberi rakyat kenikmatan, kesenangan. Itu saya tak nampak lagi dah. Puan Sri, kita harapkan agar seterusnya nanti kita ada tanda noktah kepada semua mereka yang mengeksploitasikan alam sekitar kita. Puan Sri, kalau dijadikan satu nasihat buat orang ramai, satu nasihat yang boleh membuat mereka yang mungkin sebelum ini tidak kisah pun berkenaan alam sekitar, apa yang Puan Sri ingin sampaikan kepada semua? Ya, pada semua rakyat sepatutnya kita menjaga kebersihan. Ya. Kita janganlah nak buang sampah merata-rata. Kurangkan guna plastik. Ya. Kurangkan guna plastik. Kalau boleh jangan guna plastik. Ya. Lagi satu pada pemimpin-pemimpin, ya, minta tolonglah. Tukarlah akta yang sedia ada. Look into environment because this is very important for the future, for the country. Yeah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sri kerana meluangkan masa memberikan kita sedikit sebanyak perkongsian dan buah fikiran berkenaan status terkini berkenaan alam sekitar kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sri Sharifah Sabrina Syed Akil, Presiden Pelindung Khazanah Alam, lebih dikenali sebagai PEKA. Semoga ia memberikan sedikit sebanyak peringatan kepada kita semua kerana menjaga alam sekitar ini adalah proses atau langkah pertama sebelum kita betul-betul menjaga keseluruhan daripada segi cuaca dan sebagainya sedang melanda negara kita.